Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah dengar tak cyberbully? Cyberbully biasanya jadi dekat social media. Contohnya macam TikTok, Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Nina suka gelarkan orang yang suka type sembarangan ni sebagai keyboard warrior. Orang macam dia ni biasanya suka type suka hati dia je, tanpa fikir perasaan orang lain. Kadang-kadang dekat dalam social media ni dialah yang terpaling hebat, yang terpaling betul. Tapi dekat luar rasanya orang ni mesti jenis yang pengecut. Sebab dia cuma berani dalam social media je. Jadi apa kaitan dengan cerita Nina pada hari ini? Cerita yang Nina nak share pada hari ini tentang seorang remaja perempuan yang bunuh diri disebabkan cyberbully. Lagipun Nina yakin korang mesti dah pernah dengar beberapa kes yang terjadi dekat luar negara tentang kematian orang yang jadi mangsa cyberbully. Sebab apa mangsa-mangsa ni dibuat macam tu? Sebabnya diorang dah tak tahan lagi dan diorang pun tak tahu macam mana nak settlekan masalah tu. Jadi bagi diorang kematiannya adalah satu jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi. Jom kita teruskan tentang macam mana kejadian ni boleh terjadi. So without wasting any time, let's get started. Amanda tu, gadis yang berusia 15 tahun, telah menamatkan riwayat hidup dia sendiri selepas menjadi mangsa di social media. Amanda berasal dari sebuah negara yang bernama Canada dan dia telah meninggal pada 10 Oktober tahun 2012. Jadi Amanda ni telah dilahirkan pada 27 November pada tahun 1996. Jadi kalau dia masih lagi hidup, dia mungkin muda daripada Nina 3 tahun je. So umur dia sekarang mungkin dalam 26 tahun. Amanda digambarkan sebagai seorang gadis yang suka menghabiskan masa dia dekat social media. Jadi kehidupan sosial dia pada dunia realiti dikatakan agak kurang sikit berbanding dengan aktiviti dia di social media. Biasalah kan, remaja yang lahir pada zaman teknologi, kejap scroll IG, kejap scroll TikTok. So Amanda ni lebih kurang macam tu lah. Cuma pada tahun 2012 tu TikTok tak ada lagi. Dekat FB, Amanda ni memang ada banyak friend disebabkan perangai dia ni jenis yang agak beramah dan mudah bergaul. So ramailah kawan-kawan dia yang suka dia, suka puji dia. Kawan-kawan dia juga selalu minta Amanda ni untuk upload gambar-gambar dia juga. Sebabnya diorang selalu komen lah, Amanda ni cantik, Amanda ni pandai post. So diorang suka tengok. Semasa Amanda ni sangat taksub ataupun suka bermain dengan social media, jadi secara tak sedar dia telah melakukan satu kesilapan ataupun kecuaian. So disebabkan benda tu, dia jadi depressed teruk sehinggalah dia meninggal dunia. Okey, cerita dia macam ni. Amanda tadi dia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Mr. X dekat social media. So diorang berdua selalulah berchatting hinggalah hubungan diorang berdua menjadi rapat dan mesra. Lepas tu Mr. X ni pula perangai dia jenis yang pandai berkata-kata, pandai memujuk. Jadi Amanda ni dia mudah terpengaruh lah dengan kata-kata pujukan, kata-kata rayuan. So satu hari tu Mr. X tadi dia minta untuk video call dengan Amanda. Dia pujuk lah, dia kata, Amanda, why not kita video call? Sebab saya teringin lah nak tengok muka awak secara live. Mesti awak lagi cantik kan? Kalau chat macam ni, saya tak dapat nak tengok muka cantik awak. Bila Amanda dah terimakan puji daripada Mr. X, dia pun setujulah untuk video call dengan Mr. X. So sampailah pada satu malam tu, dia buat sesuatu yang tak sepatutnya seorang gadis buat. Yang mana dia telah menunjukkan bahagian private part dia, iaitu dekat bahagian dada dekat Mr. X. Maksudnya masa diorang video call tu, Mr. X pujuk, nak tengoklah sikit katanya. Okay, so Amanda ni macam, alah, tunjuk sikit tak ada masalah kot. So dia pun tunjuklah dekat bahagian dada dia dekat Mr. X. Tapi pada masa ni Amanda tak tahu tau yang sebenarnya Mr. X tadi dah record segala-galanya. Tak lama lepas tu Mr. X ni hantar chat dekat Amanda. Dia kata dia ada gambar private part Amanda. Dia pun ugurlah Amanda untuk tunjuk sekali lagi dekat dia. So dia minta lah macam Amanda ni menari, tak ada pakaian macam tu lah. Dia kata kalau Amanda tak buat macam apa yang dia nak tu, dia akan sebarkan gambar Amanda tadi. Bukan tu je, Mr. X tadi juga akan dedahkan alamat rumah dia, dekat mana Amanda ni sekolah, siapa kawan-kawan dia dan juga mak ayah Amanda. Jadi Amanda ni dia macam dah tak tahu nak buat apa tau, sebab dia panik masa tu. Lagipun dia tak naklah gambar seksi dia tu tersebar dekat orang lain. Tapi pada masa yang sama juga dia tak nak ikut permintaan Mr. X. Dalam keadaan yang dilema, tak tahu nak buat apa, akhirnya dia nekat untuk tolak permintaan Mr. X tadi. Dia fikir mungkin gambar yang Mr. X ada tu, alah, tak nampak sangat, nampak sikit je kan. Lagipun dia rasa Mr. X ni just gugut dia taklah serius sangat, macam just nak gertak dia je. Selepas beberapa hari, masa tu pada waktu petang lebih kurang macam tu, polis datang ke rumah Amanda. Polis pun beritahulah yang gambar seksi dia tu dah pun viral. So semua orang dah tengok gambar dia. Jadi mula daripada hari tu Amanda ni jadi sangatlah tertekan. Dia juga mengalami depressed dan juga panic disorder. Pada masa ni dia dah mula ambil alkohol dan juga dadah tanpa pengetahuan family dia. Kemudian Mr. X tu muncul sekali lagi guys. Kali ni ekstrim sikit dia buat. Dia chat Amanda, lepas tu dia tunjuk dekat Amanda senarai kawan-kawan dia. Lepas tu Mr. X tadi tu dia create Facebook page, and then bahagian private part Amanda tu dijadikan sebagai DP. Gila. Amanda ni pun dia menangislah sepanjang malam bila benda macam tu terjadi. Sebab dia yakin memang kawan-kawan dia memang dah pandang serong dah dekat dia. Diorang mungkin dah anggap dia ni perempuan murahan yang tak ada maruah. Yang haters dia pula of course lah lagilah kecam dia. Diorang pun katalah yang kau ni dah tak ada perasaan malu ke nak buat benda yang tak bermaruah macam ni. Amanda pun ada jugalah explain dekat situ. Dia kata benda tu memang dah tak boleh dipadam dah gambar tu. Memang gambar dia tu akan ada dekat internet buat selamanya. Dia pun cakap lah ada orang yang tak bertanggungjawab yang buat macam ni dekat dia. Tapi itulah, tak ada siapa lagi yang peduli dengan dia, tak ada siapa lagi yang nak sokong dia lagi dah. Semuanya
menghina dan caci dia. Disebabkan tekanan, Amanda ni memang dah tak boleh lagi kontrol diri dia, sampailah dia kelar tangan dia. Dekat sekolah pula dia memang dah tak ada lagi kawan. Kalau keluar berehat pergi makan pun kan, tak ada siapa nak teman dia, dan dia pun makan seorang je lah. Akhirnya Amanda ni pun pindahlah ke sekolah yang lain. Even dia dah pindah sekolah, still sama juga, dia tetap tak ada kawan. Dia makan tengah hari setiap hari dekat library. Punyalah sunyi dia pada masa tu. Sebulan lepas tu, dia mula berkenalan dengan seorang lelaki. Jadi lelaki ni dikatakan kawan lelaki dia yang dulu. Diorang pun makin rapat lah dan selalu hantar mesej. Bagi Amanda, lelaki ni adalah seorang yang baik jugalah bagi dia, sebab selalu dengan masalah dia. So lelaki ni lah tempat Amanda meluahkan perasaan. Akhirnya si lelaki tadi tu pun confess lah dekat Amanda. Dia kata yang dia suka Amanda, tapi dia ada girlfriend. Suatu hari tu lelaki tadi tu pun ajaklah Amanda untuk datang ke rumah dia, sebab pada masa tu girlfriend lelaki ni tak ada, pergi bercuti selama beberapa hari. Sebenarnya lelaki ni tua lagi lah daripada Amanda. Dekat rumah ni lah diorang telah melakukan hubungan badan. Seminggu lepas dari kejadian tu, Amanda dapat mesej daripada girlfriend lelaki tadi. Jadi mesej tu dia kata, kau keluar sekolah kejap, aku nak jumpa. Bila dia keluar tu, dia nampak lelaki tadi dengan girlfriend dia, dan ada 15 orang yang datang dekat Amanda pada masa tu. Dan pada masa tu juga ada 50 orang yang tengah tengok diorang tau. Lepas tu adalah seorang lelaki ni yang menjerit dekat Amanda. Dia kata yang Amanda ni tak layak sekolah dekat sini sebab perangai dia jijik sangat. So elok pukul je perempuan ni. Pada masa yang sama juga, girlfriend lelaki tadi tu pun caci dia, maki-maki dia. Yelah, sebab tidur dengan boyfriend dia kan. Tapi Amanda ni just kata okay tu salah dia, dia minta maaf apa semua. Dia tak bocorkan rahsia antara apa yang terjadi dengan dia dengan lelaki tu, faham tak? And then ada seorang perempuan ni yang tiba-tiba datang dekat dan tolak Amanda sampai jatuh ke tanah. So diorang pun startlah pukul-pukul dia. Amanda pada masa tu dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia just cuma boleh menangis je. Pada masa ni adalah beberapa orang yang rakam kejadian yang mana Amanda kena bully. Sumpah kesian. So lepas dari kejadian tu, ayah dia pun bawa baliklah dia ke rumah. Sampai dekat rumah ni guys, dia pergi minum bleach pula ataupun klorok. Kemudian dia dibawa ke hospital sebab keadaan dia masa tu agak teruk lah. Balik daripada hospital, dia pun buka Facebook lah nak tengok apa yang ada kan. Lepas tu dia terbacalah status-status yang menuju ke arah dia. Diorang kata yes, dia memang layak dapat macam tu. Kau dah cuci ke tanah yang ada dekat rambut kau tu? Saya harap dia mati. So mesej-mesej ataupun kata-kata daripada kawan-kawan dia tu memang buat dia broken habis. Kemudian Amanda ni pindah dekat sebuah sekolah di bandar yang lain pula. So sekolah tu jauh jugalah daripada rumah dia. Even benda tu dah terjadi 6 bulan, tapi dia masih lagi kena troll tau. Diorang jadikan gambar-gambar Amanda tadi sebagai meme. Lepas tu diorang tulislah dekat situ bleach, apa tu Clorox, apa semua tu. Sebenarnya perkataan-perkataan bleach apa semua tu diorang refer tentang apa yang Amanda tu buat sebelum ni. Kan dia pernah minum bleach untuk bunuh diri kan. Jadi diorang troll lah dekat gambar-gambar dia tu. Gambar meme tadi tu pula memang dah ada dekat laman web meme. Dan diorang ni siap tag lagi siapa meme tu. Maksudnya diorang tag nama Amanda dekat situ. Diorang juga kata yang Amanda ni patut try jenama bleach yang lain. Dan diorang harap yang Amanda akan nampak komen tu dan dia akan pergi bunuh diri. Nampak tak macam semua orang pernah buat silap, tapi yang membuli pun melampau juga. Kemudian Amanda ni pun dia buatlah satu video untuk luah perasaan dia, dan dia menceritakan tentang apa yang dah jadi. Dia terfikir kenapalah dia masih lagi hidup dekat dunia ni. Dia tak boleh pergi ke sekolah dan jumpa kawan yang baru, dan dia memang sangatlah stres dengan kehidupan dia yang sekarang ni. Kemudian pada 13 Oktober tahun 2012, akhirnya Amanda telah dijumpai meninggal dekat rumah sendiri. Dia telah dijumpai dalam bilik dia dalam keadaan tergantung guys. Lepas kematian dia, pihak polis pun mulalah menyiasat kes ni untuk mencari siapa sebenarnya Mr. X ni. Sebab Mr. X ni lah punca segala-galanya yang terjadi, menyebabkan si Amanda ni stres, depressed, and then akhirnya bunuh diri. Dan akhirnya Mr. X tadi telah dikesan oleh Anonymous, bukan pihak polis. Dia pun buatlah video dekat YouTube dan dia explain siapa Mr. X ni sebenarnya. Mr. X yang dia jumpa tu sebenarnya adalah seorang pedofilia yang sangat aktif dekat website lucah, terutamanya dekat website pedofilia. Gila. Okay guys, dari cerita-cerita yang Nina kongsikan tadi, sebenarnya ya, kita manusia memang pernah buat silap, tapi bukan manusia yang sepatutnya menghukum orang tu. Kita ni tak ada hak tau untuk menghukum orang lain. Kita tak ada hak untuk judge orang lain tau. Setiap orang ada kesalahan dia, kecuaian dia, kekhilafan dia. Tapi kita sebagai manusia pun, kita tak bolehlah nak hukum orang sampai orang tu jadi depressed, sampai orang tu tertekan, akhirnya pilih jalan untuk meninggal dunia. So nasihat Nina dekat sini, Nina harap korang yang suka main social media, yang aktif dekat social media, please kawal diri. Kalau kenal dengan orang baru pun, janganlah sampai mencemarkan maruah sendiri, okay? Pastikan ada batasan dia. Dan Nina harap juga kalau apa-apa yang terjadi dekat social media, TikTok ke apa sekarang ni kan, dunia viral. So dekat media sosial ni lah akan tersebarnya segala jenis aib. So Nina harap korang taklah menjadi keyboard warrior yang suka menaip tanpa fikir perasaan orang, suka hentam orang, suka kecam orang. Nina harap korang tak buat macam tu, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang tu rasa. Kita boleh menegur, tapi dengan cara yang berilmiah, bukan secara sembrono hentam sembarang sehingga membuatkan orang tu terasa dan dia fikir mati je penyelesaian dia. So kesimpulan dia dekat sini, kita sebagai pengguna social media, kita kena tahu batas kita, jaga diri, behave, dan
satu lagi, janganlah kita komen ke orang sembarangan, okay? Sebab kita tak berada kat tempat dia. Jadi apa pun semuanya bermula dengan diri kita sendiri, okay? Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka, dan dengan cerita yang Nina kongsikan hari ini, kita bolehlah ambil sebagai pengajaran supaya kita lagi berhati-hati sebagai pengguna di TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Janganlah sembarangan je buat sehingga mendedahkan aib sendiri, okay? Jangan, okay? Apa pun jaga batas diri dan bersederhana. Okay, kalau korang suka video Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.